Okey, semakin ramai nampak gayanya yang berada di Facebook Bukit Perak dan juga TM Perak. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah. Tu dia. Nampak. Sekejap lagi kita jumpalah dengan Al-Fadhil Ustaz. Saya dah nampak lah tu. Bayang-bayang Ustaz. Oh, handsome Ustaz hari ni. Sekejap. Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Oi, bercahaya-cahaya saya nampak Ustaz hari ni Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz set up dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman waj'alna minan najirin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya kasihi dan kita sentiasa menunggu-nunggulah kuliah bulanan Al-Fadhil Ustaz ni, iaitu Al-Fadhil Ustaz Rizwan Muhammad Noor, yang juga kita punya ustaz yang tetaplah setiap bulan sempena dengan kitab 50 tanda-tanda orang munafik ni. So ini merupakan sesi yang ketiga Ustaz ya, saya bersama dengan Ustaz. Ketiga Ustaz. Ketiga. Yang pertama kita buat dekat Wisma sekali. Betul. Nombor 2 bulan lepas kita buat melalui FB Live. Okey, betul. Yang ni kali yang ketiga lah. Tapi 3 kali pun kita baru dapat 1 poin je Ustaz. Macam mana? Kita baru dapat 1 je tanda kan minggu lepas, bulan lepas. Yang pertama iaitu kategori orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz? Ya, insya-Allah betul. So insya-Allah hari ni kita akan terus ke golongan yang kedua. Kalau saya tak silap lah. Betul Ustaz Yang kedua. Okey, baik. So tanpa membuang masa lagi, sebelum tu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Ampun dan maaf Ustaz sebab patutnya kita punya schedule pada besok petang. Ya, betul. Tetapi terpaksa diawalkan sebab ada masalah sedikit dengan jadual. Tak apa. Tapi insya-Allah bulan depan kita akan terus balik ke hari Jumaat petang insya-Allah. Insya-Allah tak apa, insya-Allah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan anggota TM Perak yang berada di FB Bukit Perak dan juga TM Perak. Tidak lupa juga rakan-rakan daripada seluruh negeri Perak dan dengar kata ada daripada Kedah pun ada insya-Allah. Daripada Pening pun ada bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada hari ini insya-Allah. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Terima kasih pengacara majlis kita pada tengah hari ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimat sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita pada tengah hari ini
waktu yang berbeza pada hari-hari yang biasa, biasanya hari Jumaat pukul 3 ataupun 3:30 petang, tapi bulan ni diawalkan sedikit pada hari Khamis dan waktu pun awal. Saya ingat tadi 3:30 juga. Nasib baik datang WhatsApp awal tadi pukul 12.40. Tak, saya berada di luar. Balik juga pukul 12. Alhamdulillah. Allah, minta maaf lah Ustaz, menyusahkan Ustaz je. Mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini mengundang barakat Allah Subhanahu Wa Taala, sementara menanti masuknya pada zuhur, kita duduk dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslim rahmatullah, kita sambung untuk pada perkara yang kedua daripada membicarakan 50 tanda-tanda orang-orang munafik ini. Kita telah bicarakan pada bulan yang sudah. Tanda yang pertama, orang-orang yang munafik iaitu orang-orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sambung pada yang kedua. Tanda-tanda yang kedua di antara 50 tanda-tanda orang yang munafik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang kita tahu selama hari ini tanda-tanda munafik itu ada 3. Bila berbicara dusta, bila berjanji dimungkiri, bila diberikan amanah dikhianati. Betul, mungkin yang itu tak ada pada kita. Kita bukan orang yang bicaranya dusta. Kita bukan orang yang bila berjanji tidak ditepati. Dan kita juga bukan orangnya yang bila diberikan amanah kita khianati, tak. Kita jaga ketiga-tiga tu. Tapi mungkin kita ada salah satu daripada 50 tanda itu, walaupun yang 3 itu tak ada pada kita. Betul, kita orang yang baik dalam percakapan kita, yang menepati janji, yang tidak mengkhianati amanah, tapi mungkin kita orang yang malas dalam beribadah. Kita dah ingat dah tahu bulan sudah bila dihuraikan tentang malas beribadah ni ada 2. Satunya orang yang sengaja melengah-lengahkan solat, mungkin kita kategori tu. Walaupun cakap kita baik, menepati janji, tidak mengkhianati amanah, tapi orang yang lambat ataupun melalaikan solatnya, ataupun orang yang bermalas-malasan dalam solat. Yang ni kita masuk pada yang kedua. Yang kedua, tanda yang kedua yang mana? Tanda yang kedua, kalau dalam kitab ni membicarakan orang-orang yang munafik pada Allah itu adalah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tanda orang-orang yang kedua yang munafik itu daripada 50 tanda itu orang yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kata Allah. Dan janganlah kamu menjadikan diri kamu di antara orang-orang manusia yang melupakan aku, yakni Allah. Kelak kata Allah, aku akan melupakan kamu dengan amal kebaikan yang akan menjadi pelindung pada kamu di yaumul mahsyar nanti. Dan mereka inilah orang-orang yang fasik lagi derhaka. Maknanya orang yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kita ni tuan-tuan, fitrahnya kita akan ingat pada Allah bila kita sakit, bila kita susah. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19 ni, Allahu Akbar. Zikir kita tak lepas, tasbih kita tak lepas, tahlil, tahmid kita tak lepas, Quran kita tak lepas, solat sunat kita tak lepas. Sebab Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, kepayahan, sakit. Di bibir ni, lisan ni, sebut Allah ni setiap hari, setiap ketika. Tu waktu susah. Tapi bila senang, bila Allah Ta'ala selesaikan masalah kita, bila Allah Ta'ala sembuhkan kita daripada kesakitan, bila Allah Ta'ala lapangkan kita daripada segala masalah dalam hidup kita, kita kembali melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitrah. Manusia ni fitrahnya senang lupa pada Allah, susah ingat pada Allah. Itu fitrah. Tapi ada manusia yang susah dan senangnya dia lupa pada Allah. Yang ini kategori lebih teruk lagi lah. Ada manusia yang susah, dia lupa pada Allah. Senang pun dia lupa pada Allah. Senang tu kita dah biasa dah, memang orang lupa pada Allah senang ni. Tapi susah. Bila Allah Ta'ala beri dia ujian, beri dia macam-macam, bencana alam, malapetaka, musibah, bala dan segalanya, dia kata yang itu bukan daripada Allah. Yang itu puncanya daripada alam sekitar. Ini orang kita lupa pada Allah. Allah Ta'ala hadirkan banjir. Allah Ta'ala hadirkan macam-macam musibah, bala. Yang dia letak dalam pemikiran kita hari ni, kita letak apa? Semua ni berlaku kerana apa? Kerana faktor alam. Faktor semula jadi. Bukan kita letakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang peliknya, ada orang lain yang bukan satu agamanya dengan kita, yang bukan bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pula lebih yakin. Dia pula yang cerita pada kita, dia kata sebenarnya gempa bumi ni, sebenarnya banjir ni, semuanya punca pada satu, Tuhan Allah punya kuasa. Dia pula yang percaya. Kita ni letakkan apa? Letakkan itu semua pada faktor alam. Nampak tak kita melupakan Allah? Bagaimana diberikan musibah?
Waktu susah pun lupa dengan Allah. Apatah lagi waktu senang juga lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Ta'ala dah ancam kita dengan satu ayat tadi kita baca tadi. Mereka inilah orang-orang yang fasik lagi derhaka, kata Allah. Maknanya orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang-orang munafik memiliki sifat kemunafikan dalam fikiran dan batin mereka, tidak pernah terlintas untuk mengingati Allah baik ketika senang ataupun susah. Maknanya ketika senang dan susah. Orang yang lupa pada Allah, inilah yang dikategorikan dalam ayat ni orang-orang yang fasik lagi derhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Senang lupa pada Allah tu biasa, susah ingat pada Allah fitrah. Tapi yang ni susah dan senangnya lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana untuk kita belajar untuk ingat pada Allah dalam setiap masa, apatah lagi dalam ibadah kita. Dan mungkin kita ni tuan-tuan ingat Allah ni ketika ibadah je, betul? Ketika ibadah. Sekarang ni duduk dalam majlis ilmu, ingatlah Allah, sebab dalam majlis ilmu agama ingatlah Allah. Tapi kalau dalam majlis lain, ingat tak Allah? Waktu kita kerja, ingat tak kita Allah? Ingat tak Allah? Apatah lagi dalam solat. Solat ni betul, jarang orang yang boleh ingat pada Allah keseluruhan dalam solatnya. Tapi sekurang-kurangnya ada ingat kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila sebut ingat, bukan jenis orang yang lupa pada Allah. Ulama ajar kepada kita, bila untuk sentiasa ingat pada Allah, dia ada dua perkara. Pertamanya kena ada zikir. Kena ada zikir, zikrullah. Dan zikrullah ni ada dua. Satu kita panggil zikir lidah, dan satu lagi kita panggil zikir hati. Dan zikir yang paling hebat adalah zikir hati. Kalaupun kita tak mampu beramal dengan zikir hati yang kita panggil tarikat, jalan untuk ingat, untuk dekat pada Allah, kita ambil zikir lidah. Bukankah dia ajar kepada kita ada 7 kalimah yang boleh kita lafazkan di lidah kita untuk sebagai tanda kita ni orang yang ingat sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan yang belajar pada kita ada 7 sebutan yang perlu kamu sebutkan pada setiap hari. Untuk tandanya kamu ingat pada Allah, bukan jenis orang yang lupa, ingat pada Allah. Yang mana? Yang pertamanya membacakan kalam Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perbuatan baik yang kita buat. Baca Bismillah aja, bukan susah sangat. Kita nak keluar pada rumah tadi, nak mandi, kalau tak tahu pun baca doa masuk tandas Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja benda yang baik kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya kita ingat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Senang tak? Senang. Tapi boleh buat tak? Payah nak buat kita ni. Payah nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu bismillah ni dia ada kehebatan. Kalau kita mengaji tentang kitab-kitab tasawuf beramal dengan bismillah. Ada bismillah 1, ada bismillah 3, ada bismillah 5, ada bismillah 7, ada bismillah 21. Hebat tak? Ni orang yang beramal dengan bismillahirrahmanirrahim tu. Maknanya yang pertama sekali kalam bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa pun bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula buat benda yang salah pula bismillah. Ambil nombor ekor. Tikan nombor ekor 261 tu nombor kereta saya, jangan ambil dah. Jangan ambil pula nombor kereta saya tu 261. Tapi kalau ambil, kalau kena bagi tahu, share lah tu je. Jangan ambil nombor ekor pula bismillahirrahmanirrahim. Tu tak boleh lah. Maknanya bismillahirrahmanirrahim untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu yang pertama. Yang kedua untuk kita lafazkan apa? Untuk ingat pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sampai je di rumah, balik daripada kerja, alhamdulillah. Ada tak rasa-rasanya? Jarang tu. Kita kalau sampai rumah, yahoo tu. Saya tak kata salah, tapi nak ingat pada Allah, alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perjalanan. Pergi dan balik kita, sampai rumah, alhamdulillah. Daripada tempat kerja, daripada rumah nak pergi tempat kerja, sampai tempat kerja, alhamdulillah. Allah Ta'ala selamatkan kita sepanjang perjalanan, sampai tempat kerja. Selesai majlis ilmu ni kan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah sebab pilih aku ya Allah duduk dalam majlis ilmu ni ya Allah. Bukan senang nak duduk dalam majlis ilmu ni, betul bukan senang. Walaupun telah diwar-warkan sehari 2 hari lepas, insya-Allah kita ni memang banyak insya-Allah, tapi tak juga. Maknanya alhamdulillah, terima kasih ya Allah pilih aku duduk dalam kuliah majlis ilmu ni ya Allah, walaupun tak lama sangat, lebih kurang dalam sejam lebih. Ataupun dalam 45 minit, mungkin dalam 45 minit Zuhur berhenti. Lebih kurang macam itulah. Maknanya lebih kurang dalam sejam 45 minit itu. Bukan senang Allah Ta'ala nak pilih kita dalam kuliah tazkirah majlis ilmu ni. Maknanya bila Allah Ta'ala pilih, habis terima kasih ya Allah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Sebab duduk dalam satu majlis yang Allah Ta'ala berikan rahmat di situ. Turun pada malaikat Allah. 70,000 malaikat yang turun dalam kuliah tengah hari ni. Kita tak nampak, kalau kita nampak kita pun takut tu je. Maknanya alhamdulillah. Sebutan yang kedua untuk ingat pada Allah. Yang tiganya, InsyaAllah. Yang ketiganya, insyaAllah atas segala perkara yang belum pasti dapat kita tunaikan. Sebab tu, bila minta je, Ustaz boleh ke bagi kuliah tak? Kita akan sebut insyaAllah. InsyaAllah sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku.
Sebut insya-Allah. Itu sebagai apa? Sebagai panduannya, sebagai garis panduan. Kita tak tahu kita akan dapat atau tidak besok untuk melakukan kuliah dan sebagainya. Sebut insya-Allah, janji kita. Insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Sebab semua yang kita buat ni atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah, kita ni insyaAllah, waktu saya mengaji dulu kata tuan guru, insyaAllah ni ada dua. Satu insyaAllah boleh pakai, satu insyaAllah tak boleh pakai. Kita insyaAllah, kalau insyaAllah ni banyak. Datangnya malam ni ada pula, insyaAllah. InsyaAllah, 3 bulan, 3 tahun insyaAllahnya penuh selori, tak pernah sampai. InsyaAllah je. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Ada tak jenis itu? Ada tak TM tipu ni ada? Ada. Bukan tipu, TM Mexico pun ada. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tapi tak pernah sampai, insyaAllah. Maknanya insyaAllah. Okey juga lah ada insyaAllah. Jangan, okey aku akan tak. Kita sebut dulu. InsyaAllah, biiznillah, dengan izin Allah. Kita janji dengan anak-anak kita. Jangan janji, ayah janji kalau lu peksa ayah belikan. Tak, sebut dulu insyaAllah. Sebab semuanya izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang 3. Yang keempat kita sebut apa? Yang keempat kita sebut astaghfirullah. Pada setiap kesalahan yang kita buat, istighfar ni hebat tuan-tuan, istighfar. Sebab tu Nabi ingat kepada kita, antara perkara yang perlu kita sempurnakan ketika Allah Ta'ala beri kita kehidupan untuk beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu hadis daripada Rasulullah SAW. Dalam hadis tu kata Rasulullah, setiap hari manusia ni akan melakukan sekurang-kurangnya 700 kesalahan kecil. 700 kesalahan kecil yang terhapus dengan istighfar kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang terhapus dengan wuduk yang sempurna dan solat yang sempurna. Maknanya usaha kita pagi-pagi bila Allah Ta'ala berikan kita kehidupan, kita istighfar dulu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab pasti takkan terlepas daripada 700 kesalahan-kesalahan kecil. Bukan sikit 700. Salah mana mata kita keluar pada rumah, daripada rumah nak pergi tempat kerja, ada tak salah mata, dosa mata? Ada tak dosa mata? Takkan tak ada tu. Dosa mata kita tengok kiri, tengok kanan tu dosa mata. Tu belum sampai di tempat kerja, dosa telinga pula, dengar mulut pula tu cerita benda yang bukan-bukan. Mana tu dosa-dosa kecil itu? Betul kita tak buat dosa besar, tapi dosa kecil kita banyak tak? Sebab tu bila sebut dosa, orang lelaki ni tuan-tuan, dosa dia paling banyak dengan apa? Mata. Orang lelaki ni dosa dia paling banyak mata dia. Mata kita ni jahat. Tengok sana, tengok sini, tengok sana. Dan perempuan, dosa ni paling banyak dengan mulut. Itu perempuan, dosa dia paling banyak mulut. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kita dekat dunia kebenaran, janji-janji Allah. Kita baca dalam ayat, dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, hari ini kata Allah, hari kiamat, kami tutup mulut kamu, kami berikan yang lain untuk bersaksi atas apa yang kamu lakukan. Sebab tu tuan-tuan tengok, gambaran bagi orang-orang lelaki menunjukkan dosa mata dia lebih banyak. Bila dia menangis, betul? Orang lelaki ni bila menangis, apa yang dia tutup? Cakap betul? Dia tutup apa? Dia tutup mata dia tu. Dia akan menangis, tutup mata dia. Kenapa orang lelaki kalau menangis dia tutup mata dia? Sebab dosa mata dia banyak. Dan perempuan kalau dia menangis dia tutup apa? Mulut tu. Dia menangis, dia tutup mulut. Sebab nak cerita pada kita dosa mulut dia banyak. Ada tak orang lelaki kalau menangis tutup mulut kan? Ada? Geng-geng telikum mana? Tak ada. Tak ada. Orang lelaki ni jarang menangis tutup mulut, dia akan tutup mata dia. Bukan malu, bukan sebab malu buat, sebab dia tahu mata dia banyak dosa. Macam tu perempuan. Tapi kita nak hapuskan macam mana? Kita nak hapuskan kata Rasulullah dengan istighfar, yang kita istighfarkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa tetap kita lakukan. Yang ni dosa-dosa kecil terhapus dengan istighfar. Maka bila kita melakukan kesalahan, sebut dulu astaghfirullahalazim, jangan marah. Kita ni kalau salah sikit celaka, betul tu kita macam-macam keluar daripada mulut kita. Sebut astagfirullah, macam mana pula boleh silap ni? Patutnya macam tu lah, sebab kita takkan lepas daripada melakukan kesilapan, kesalahan. Betul, saya buat salah, tuan-tuan juga buat salah, mungkin buat salah dalam kerja kita. Astagfirullahalazim, macam mana boleh jadi macam ni? Sebut istighfar. Jangan celaka, betul. Jangan temananya. Waktu tu kita melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima kita sebut apa? Yang kelima kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atas satu-satu perkara yang tak pernah kita sangkalah hidup kita. Kita nak pergi kerja, keluar-keluar rumah, tengok-tengok tayar motor pancat, tayar kereta pancat. Jangan marah orang sebelah. Ini mesti orang sebelah ni. Anak jiran aku ni dah hope syaitan panggil, jangan marah dia. Jangan marah. Kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak tahu. Kita dalam perjalanan Allah Ta'ala pancatkan tayar kereta kita, sebut la haula wala. Jangan marah. Orang nak cepat, jangan marah. Mungkin pada kita
Yang ini merupakan perkara yang terbaik dalam hidup kita. Tapi pada Allah itulah yang terbaik. Sebab depan kita tu rupa-rupanya ada accident. Allah Ta'ala nak selamatkan kita, Allah Ta'ala pecahkan tayar kereta kita. Pancatkan tayar kereta kita. Berhenti kita di situ. Mungkin kalau kita ke depan lagi, kita akan juga terlibat dalam kemalangan. Sebab tu, itu jaminan Allah. Perkara yang tak pernah kita sangka lagi itu. Mana sebut lu, la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Yang kelima. Yang kena sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda yang kecil, musibah yang kecil sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peliknya manusia ni, orang Melayu ni, inna lillahi ni mati je. Dia lain tak boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati je, bukan mati je. Gitu kan apa? Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Kan penyakit itu juga datang pada Allah. Kesembuhan juga datang pada Allah, bukan mati je. Ini nak sebut sikit, nak bagi tahu lah kawan kita, dia accident motor, kemudian patah tangannya di hospital. Kita pun sebut inna lillahi wa inna. Dia marah, tak boleh sebut, dia bukan mati. Kita kata boleh sebut, bodoh, kita kata. Lepas tu suruh mengaji. Penyakit kepada Allah, daripada Allah datang pada Allah, dia kembali. Walaupun tercucuk jarum je tangan, boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh sebut inna lillahi wa inna, sebab benda yang sakit boleh sebut. Maknanya faham di situ. Maknanya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh kita sebut apa? Yang ketujuh kita sebut subhanallah. Sambung lagi alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bila kita melihat sesuatu peristiwa keajaiban, hebatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bangun pagi-pagi, kita nak keluar rumah, kita tengok ya Allah cantiknya cuaca hari ni, subhanallah, ya Allah cantiknya. Sebut tu. Tanda kita ingat kebesaran, keesaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda. Itu tujuh sebutan, tujuh lafaz yang boleh kita sebut untuk kita ni jadi orang yang ingat pada Allah, bukan jadi orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, istahza alaihimu syaitanu fa ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan alla inna hizbas syaitan humul khasirun. Artinya mereka telah dikuasai oleh syaitan lalu lupa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan-golongan pengikut syaitan. Ingatlah pengikut syaitan tu orang-orang yang rugi. Maknanya betul orang yang lupa pada Allah, dia jadi pengikut syaitan. Dan kena ingat, syaitan ni tuan-tuan, dia musuh kita yang paling utama. Musuh kita, ingat dalam hidup kita ni, kita ada 5 musuh. Musuh kita yang sentiasa berlegat dalam kehidupan kita dan tak pernah berhenti. Ada 5 musuh kita. Saya tuan-tuan, sepanjang hidup kita ni musuh kita. Yang pertama yang namanya iblis. Yang kedua yang namanya syaitan. Yang ketiga yang namanya hawa nafsu. Yang keempat yang namanya manusia ataupun makhluk ataupun insan. Dan yang kelima yang namanya dunia. Itu musuh kita. Ada beza tak? Dia ada beza pula. Iblis syaitan ni dia ada beza dengan hawa nafsu. Apa bezanya? Iblis syaitan ini bezanya dia ada waktu dia rehatkan oleh Allah bila Ramadan. Tapi hawa nafsu ni dia terus bersama dengan manusia. Sehinggalah manusia itu mati. Sama juga dengan dunia dan makhluk manusia itu. Dia juga musuh pada kita. Ada orang dia boleh kalahkan musuh dia yang namanya iblis, yang namanya syaitan. Dan iblis syaitan ni pula, dia datang pada kita, menggoda kita pada waktu yang berbeza. Dia ada beza pula antara iblis dengan syaitan ni. Apa bezanya? Tugas sama, tapi dia ada beza. Iblis ini, dia akan datang pada kita sebelum kita memulakan ibadah. Dan syaitan pula, dia akan datang pada kita ketika, sedang, semasa, sewaktu kita melakukan ibadah. Itu beza dia. Iblis sebelum, dan syaitan ni semasa kita melakukan ibadah. Contohnya mudah, kita nak bangun malam nanti, kita niat dah nak bangun malam nanti tahajud, waktu kita buka mata tu, iblis dah ada dah di kepala kita. Dia gosoknya kepala kita. Dia kata tak payah bangun lah, Mika sebulan dulu dah dalam Ramadan, Mika tak mau tinggal bangun malam ni bulan-bulan ni rehat lah pula. Nak masuk-masuk bulan, nak habis-habis tahun hijrah ni rehat lah pula. Muharram besok baru sambung balik lah. Tu iblis. Ada tak orang yang bila dia terjaga je daripada tidur, dia tidur balik? Ada? Ramai tak? Ramai. Sebab apa? Sebab itu iblis. Belum syaitan tu iblis. Sebab tu saya ingat ada arwah Tuan Guru pernah pesan, dia kata bila kita terjaga pada waktu malam, kalaupun kita tak nak bangun untuk solat tahajud, kalau penat sangat tak apa. Tak apa. Kalau tak boleh nak bangun tak apa. Nak buat macam mana kita penat?
Kita kerja, balik kerja sekarang, kemudian mungkin ada yang bersukan, ataupun malam kan sambung pula dengan badminton, sambung dengan futsal, balik rumah tidur penat, terjaga pukul 3 malam ni. Allah kejut kita. Perintah kat malaikat kejut kita. Tuan-tuan, orang yang bangun malam ni dia orang yang dipilih oleh Allah. Tak semua orang boleh bangun malam. Ada orang memang nak sangat bangun malam, tapi Allah Ta'ala tak pilih dia. Ada orang dia tak nak bangun malam ni, penat, tapi Allah Ta'ala pilih dia. Malaikat kejut dia, terjaga dia tengok jam pukul 3 pagi. Kalaupun tak nak bangun tak apa sebab penat sangat. Ulama pesan satu je, tuan guru pesan satu je. Waktu tu sebutlah Allah. Panggillah Allah. Sebut Allah, ya Allah, aku penat ya Allah, penat sangat hari ni. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis doa tu pejam mata tidur, sambung balik tak apa. Subuh bangun untuk solat subuh. Lebih baik daripada orang yang dia dah terjaga dah malam itu. Dia bangun, dia masuk bilik air, dia tidur balik. Dia lupa sebab pada waktu tu saat yang paling baik untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang dia boleh bangun pada tengah malam, dia terjaga bangun masuk balik, dia tidur balik. Tak ramai orang yang dia terjaga tengah malam tu dia nak doa pada Allah. Walaupun dia tak bangun tahajud tak apa, penat sangat. Tapi ingat jangan lupa doa pada Allah Subhanahu sebut ya Allah, berilah kekuatan doa pada Allah. Tapi janganlah tiap-tiap malam macam tu pula. Tiap malam kalau tersedar penat sangat Allah, besoklah minta Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita sebab musuh kita yang namanya Iblis. Dia datang pada waktu tu. Ada yang bangun, ada yang terjaga, dia boleh bangun masuk bilik air, Iblis ikut lagi. Kemudian bila dia mandi, Iblis tunggu lagi sampailah ketika mana kita nak melakukan solat. Iblis lari. Dia pergi mengadu pada sahabat dia, syaitan. Dia bagi tahu, Tan, aku dah goda dah Tan, tapi dia ni hebat Tan. Aku dah goda daripada dia nak bangun tidur sampai dia nak solat lah ni. Kata syaitan, tak apa, aku pula yang akan goda dia. Syaitan datang waktu kita nak solat tu. Waktu kita angkat je takbir, Allahu Akbar, waktu tu dia masuk hati. Dia ajar kita untuk kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita takbir tu masuklah hati sebut terus sampai dalam kepala. Tu kita terus teringat tu. Pagi ni kerja kan aku nak pergi mana ni. Oh ada lagi kerja untuk siap semalam. Tu kita lah. Sebab apa tu? Sebab ni sebab syaitan. Dia masuk lah. Teringat dah padahal jauh lagi tapi sebab teringat. Oh rupanya pagi ni ada lagi kerja semalam tak selesai lagi. Itu syaitan. Mana tu syaitan? Itu musuh kita. Ada yang boleh kalahkan Iblis, boleh kalahkan syaitan. Tak boleh kalahkan hawa nafsu pula, betul? Allah Ta'ala bagi kita peluang tahun ini dalam PKP untuk kita belajar menundukkan nafsu kita. Kita tak berebut-rebut dengan bazar Ramadan tu. Kalau tak tu kalau bulan Ramadan, kalau ada bazar Ramadan ni Allahu Akbar. Saya tak kata tuan-tuan warung. Saya kalau pergi, saya ni orang yang pergi ke bazar Ramadan tiap-tiap hari tu. Kalau tengok kuih jangan main. Kalau beli air tu, rasa-rasanya kalau ada tujuh ahli keluarga, seorang satu jok. Beli air tu. Lain-lain. Mak temikir, ayah milu ais. Lepas tu ada air jagung, ada leci kang, macam-macam, cendol, seorang satu jok. Kalau tak ada air tu boleh buat mandi junub. Punyalah banyak. Tu kita nak nafsu. Tapi tahun ni Allah Ta'ala ajar kita untuk apa? Untuk kita belajar menekan hawa nafsu kita. Tak ada bazar Ramadan lah. Sebab nafsu ni dia takkan pernah berhenti. Sampailah kita mati. Itu beza dengan setan. Setan Ramadan dia berhenti. Tapi nafsu tak pernah berhenti sampai kita mati. Bila kita mati, nafsu tu kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala datang ke ayat pada kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu padaku dalam keadaan tenang. Aku redha pada kamu dan kamu redha padaku. Mana musuh kita yang namanya hawa nafsu? Ada yang boleh kalahkan syaitan, Iblis, boleh kalahkan hawa nafsu, tapi dia kalah dengan manusia. Dia kalah dengan manusia. Kita tahu tengah hari ni ada kuliah lah. Alah, keluar sekejap je, makan sekejap je. Padahal kita semangat dah, pagi tadi dah. Aku tengah hari ni aku nak pergi. Aku nak dengar kuliah. Kalau tak dapat, tak dapat duduk bersemuka. Ni, dia buat line aku nak tengok ni. Memang nak pergi sangat. Tengah hari kawan, kita keluar makan? Keluar makan? Aku nak ni, tengah hari. Alah, kuliah tu malam sekarang. Pada kuliah, ni. Boleh kalahkan iblis setan nafsu, tapi tak boleh kalahkan manusia. Betul? Opah, udah bawa dah beg telekung tu. Ada dalam beg tu ada telekung, ada kitab nak pergi kuliah duha. Keluar pada bilik, cucu khabar, opah nak pergi mana opah? Opah nak pergi kuliah duha. Tu, opah sebelah tu dah tunggu dah. Opah, mak kata hari ni nak bawa pergi Pangkong.
Opa ikutlah sekali pergi pangkau kat, opa, tanah, opa, tu cucu mah. Opa ni atuk ni kau dengan cucu, kalau setan kalau dengan opa lari setan. Opa pegang zikir lari setan. Tapi dengan cucu tengok. Jom opa pergi pangkau. Tak boleh, opa dah janji dah. Jom lah opa. Seorang cucu datang cucu yang kedua, tarik pula jubah belah kiri, jom opa. Sudah-sudah opa. Sekejap lah. Masuk bilik balik opa. Letak balik beg, buka jubah, pakai seluar dengri tu, pakai topi, comel mata besar, tersandur je belakang kereta. Pergi mana? Pergi pangkau. Kalah dengan apa? Kalah dengan manusia. Walaupun setan kalah dengan dia. Ada yang kalah pula dengan dunia. Tu musuh kita. Mana musuh yang kita paling ingat? Setan tu musuh kita yang paling nyata. Dia tak mampu untuk goda kita pada benda-benda yang jahat. Dia akan goda kita pada benda-benda yang baik. Kena ingat tuan-tuan. Betul. Dia goda kita untuk apa? Untuk buat maksiat. Kita mampu kalahkan dia. Dia goda kita untuk main judi, tikar nombor ekor, toto, kita mampu kalahkan dia. Dia goda kita untuk minum arak, kita mampu tewaskan dia. Dia goda kita untuk buka aurat, kita mampu kalahkan dia. Tapi dia takkan diam. Dia tahu, tak apa, kamu kuat untuk bahagian ni, aku akan cari pada bahagian lain. Dia akan goda kita pada perkara baik yang kita buat. Ni kita tengah kuliah ni, dia goda kita. Dia masukkan hati kita lah orang yang baik, kamu lah paling baik. Kat Telekom ni kamu lah paling baik. Orang lain tengok, mana ada dengar kuliah tapi kamu dengar kuliah udah sibuk-sibuk, kamu dengar kuliah, kamu memang baik. Yang tu dia masuk dalam hati. Mungkin ada dalam hati kita ujub, riak, takabur. Untuk bahagian yang jahat dia tak mampu, dia akan goda pada jalan-jalan kebaikan yang kita buat. Akhirnya kita ceritakan ibadah yang kita, itu kerja dia, kerja syaitan dengan marhah dia. Sebab tu jadi pengikut syaitan ni orang-orang yang paling rugi sekali. Kata Allah dalam ayat ni, pandukan, janganlah kamu menjadi pengikut syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Maknanya tanda yang kedua ni, orang-orang munafik itu orang yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak ingat pada Allah? Ada dua tadi, zikir lidah ataupun zikir hati. Zikir hati ni tuan-tuan, dia kena pergi berguru. Kita masuk dalam bab tasawuf, zikir hati ni. Zikir hati. Saya ingat ada satu kisah seorang waktu ketiga Malik bin Dinar ataupun Ibrahim Adham, dia berjalan, dia bertemu dengan orang yang cacat apa? Mata dia cacat, dia ada penyakit kusta dan sebagainya. Kemudian dia sentiasa di bibirnya menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia sentiasa bibirnya Alhamdulillah. Kata Ibrahim Adham, apa yang kamu sebutkan? Apakah kamu merasa syukur dengan apa yang Allah berikan pada kamu, sedangkan kamu mata pun buta? Kamu tak nampak apa, kemudian tubuh badan kamu penuh dengan penyakit kusta, orang jauh pada kamu. Apa yang kamu kata ni? Apa yang kamu kata syukur kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapan daripada pengemis ini menyedarkan Ibrahim Adham. Kata pengemis ni, walaupun aku tak dapat melihat, aku tak rasa apa, dia kata. Tapi yang penting ada dua anugerah Allah beri padaku. Apa? Lidah yang sentiasa berzikir pada Allah dan hati yang sentiasa ingat pada Allah. Kita boleh tengok kesempurnaan tubuh badan, tapi lidah sentiasa zikir daripada Allah, hati sentiasa ingat daripada Allah. Payah melainkan pada dua perkara tadi, zikir lidah ataupun zikir hati. Kalau nak beramal dengan zikir lidah, silakan. Kalau nak beramal dengan zikir hati, silakan. Pergi cari guru-guru di pondok beramal dengan satu zikir yang namanya zikir qalbi hati. Walaupun kita macam mana sekalipun, hati tetap berzikir. Baca kisah wali-wali Melayu. Kalau tuan-tuan rajin beli kitab 7 Wali Melayu, kisah Tok Kenali. Ketika mana dia sakit, walaupun dia sakit, ketika mana dia sakit dalam keadaan dia tak sedar diri, mulutnya terkatup rapat, bibirnya terkatup rapat, tapi keseluruhan tubuh badannya berzikir pada Allah sehingga didengar oleh anak dan pembantu kanannya sebutan Allah, 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 Allah. Itu zikir. Itu kelebihan orang yang berzikir dengan zikir hati. Maknanya untuk menjadikan kita di antara orang-orang yang tidak lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian kita masuk yang ketiga. Tanda-tanda yang ketiga itu melalaikan solat-solat fardu. Melalaikan solat-solat fardu ni kita dah cerita dalam pertemuan, antaranya orang yang sengaja melengah-lengahkan waktu sembah solatnya. Yang melalaikan solat fardu bermaksud sengaja melengahkan atau melambatkan mengerjakan solat sehingga habis waktunya. Perkara ini akan mendapat ancaman dan siksaan Allah di akhirat kelak. Ni kita ulang balik. Nak ingatkan pada kita sebab memang kita orang sentiasa lupa. Orang yang sentiasa melengah-lengahkan waktunya.
Sedangkan Nabi pesan, segerakan urusan kamu dengan Allah, selesaikan urusan kamu dengan Allah, Allah akan jaga urusan kamu, selesaikan urusan kamu dengan manusia. Hablum minallah kita jaga baik-baik dan Allah akan jaga hubungan kita hablum minannas dengan sesama manusia. Sebab tu dianjurkan untuk solat di awal waktu. Yang terbaiknya. Sebab tu bila sebut solat awal waktu, ulama dia letakkan tanda ataupun waktu yang dikatakan solat awal waktu. Dia ada masa dia. Kalau kita subuh ni dikatakan solat awal waktu bermula daripada masuk waktu sampai waktu iqamat itu diberikan jarak antara 15 ke 20 minit. Maknanya kalau subuh sekarang ni lebih kurang kita ambil dalam pukul 6.20 tu masih lagi dikira solat awal waktu. Tapi kalau dah 6.40 tak adalah, itu dah kita panggil subuh gajah. Apatah lagi kalau 7.30 dah subuh zirafah tu ya. Maknanya dia antara itu. Kenapa? Sebab di antara waktu 6 sampai 6.20 tu diberikan kelebihan. Waktu tu panjang sikit untuk kita melaksanakan satu solat yang namanya solat sunat subuh. Sebab solat sunat subuh ni di antara salah satu daripada amalan yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat subuh, tuan-tuan. Pernah tak kita terfikir, kita ingat kat zaman remaja kita dulu, sekarang pun remaja lah, saya baru 24. Kalau percaya lah, tak percaya tak apa. Ingat tak zaman remaja kita dulu, tuan-tuan, kita masa zaman remaja kita solat subuh betul. Kita boleh bangun solat subuh, tapi ingat pernah tak buat solat sunat subuh? Betul? Solat subuh kita buat betul, tapi buat dah solat sunat subuh. Kalau Allah bagi jaminan, siapa yang solat sunat subuh, dia melaksanakan solat, dunia dan isinya hari ini jadi milik dia. Kita dulu kita betul tak tinggal solat subuh, betul. Waktu remaja walaupun rocker-rockers dulu, walaupun rocker-rocker, tapi solat subuh tak tinggal. Yang tinggal solat sunat subuh. Solat sunat subuh tinggal. Sedangkan Rasulullah bersama kita, jangan tinggal solat sunat subuh. Sebab tu diberikan jarak daripada azan sampai iqamah tu antara 15 ke 20 minit. Jaraknya. Untuk kita menunaikan solat sunat subuh. Yang dalam solat sunat subuh tu, dalam satu hadis, Nabi pesan bila mana melakukan solat sunat subuh tu, rakaat pertama kita baca Alam Nasrah. Rakaat pertama kita baca suratul kafirun. Rakaat yang kedua kita baca suratul ikhlas. Ataupun kita baca yang pertama kita baca Alam Nasrah, yang kedua kita baca Alam Tarokai. Maknanya di antara solat sunat yang dalam solat sunat tu Nabi baca juzuk amma ataupun ayat lazim. Dalam solat sunat lain hanya Fatihah aja, tapi dalam solat sunat subuh tu disertakan dengan juzuk amma ataupun ayat lazim. Suratul kafirun dengan suratul ikhlas. Yang tu Nabi nak ajar kepada kita. Maknanya diberikan. Maknanya 6.20 masih lagi dikira awal waktu. Tu yang pertama. Kemudian Zuhur diberikan di antara azan sampai iqamah lebih kurang dalam 12 minit. Maknanya kalau masuk Zuhur kan 1.25, 1.30 masih dikira awal waktu. Tapi kalau semayang pukul 2, tak kira lah awal waktu dah. Tak kira awal waktu. Melainkan kalau di situ ada darurat. Kita ni orang yang kerja tak boleh meninggalkan kerja kita. Tu cerita lain. Macam orang yang kerja di kilang-kilang elektronik yang barang tu datang daripada dia, maknanya dia tak boleh tinggalkan. Kalau dia tinggalkan, dia akan memberikan kesusahan pada orang yang berikutnya. Waktu tu dia ada penggiliran. Tu tak apa lah. Tapi kita yang kerja macam ni tu, pukul 1 rehat, takkan nak semayang pukul 2. Semayanglah di awal waktu dan diberikan pada kita antara waktu sampai 12 minit. Asar pun sama juga. Maghrib dia pendek sikit. Maghrib pendek sikit. Maghrib ni biasa orang tak buat pun solat qabliyah maghrib. Sebab waktu dia pendek. Kena ingat maghrib ni hanya 25 minit ataupun setengah jam. Kalau sekarang ni masuk maghrib 7.30, pukul 8 tu habis maghrib dah. Pukul 8-10 minit kalau kita semayang yang tak ada apa dah. Walaupun orang kan ke sebelum masuk isyak ada lagi maghrib, siapa yang cerita macam tu kita kata? Ngaji di mana kita kata? Kita faham kita macam tu? Tak, dia hanya 25 ke 30 minit. Maknanya 7.30 kita semayang sampailah pukul 8 tu je. Lepas tu tak ada. Yang ini cabaran pada kita sekarang ni, cabaran pada kita. Cabaran apa? Sebab sekarang ni kalau tuan-tuan yang rajin tengok TV, pukul 6 ada cerita dah. 6 sampai pukul 7 dulu ada cerita duda pujaan dara. Sekarang dah habis dah. Ganti pula dengan cerita jalan sesat ke neraka. Lakonan Aaron Aziz, Siti Elizad, Jalaluddin Hassan, tu.
Kemudian pukul 7 sampai pukul 8 pula ada pula cerita. Cerita apa? Cerita 7 hari mencintaimu. Siti Saleha ada. Kaza Liza Abdullah cerita tu. Yang ini yang takut lewat ni. Sebab dia start pukul 7 sampai pukul 8. Kita nak tengok pukul 8 baru solat. Saya tak kata laki mungkin lepas. Betul? Kita mungkin lepas tuan-tuan. Kita mungkin terlepas suami ni. Sebab suami solat maghrib je dia pergi masjid dah. Pernah tak pesan pada isteri? Waktu semayang 7.30 pergi semayang dulu. Cerita tu bila-bila boleh tengok. Mungkin dia kata, ya bang, ya kita keluar je pada pagar. Yahoo! Dia kabur. Mungkin dia solat pukul 8. Yang ni yang berlaku pada kita. Kemudian isyak. Isyak pun lebih kurang dalam 12 minit. Mana ni yang dikatakan orang yang solatnya di awal waktu. Ya? Jadi tidak melengah-lengahkan solatnya. Itu di antara tanda-tanda orang yang melengah-lengahkan solatnya. Dia akan dapat ancaman dan siksaan Allah di akhirat kelak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fakhalafa min bain Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan, ada berlaku sedikit. Minta maaf ada berlaku sedikit. Kita sambung balik. Sebab telefon ni dia ada waktu azannya. Mana itu tanda-tanda di antara orang-orang yang tanda-tanda orang yang lalai, melalaikan solat-solat fardu. Termasuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa khalafa min baidim khalfun salatu wa atba'u syahawat fasawfa yalqauna khayya. Yang artinya kemudian sepeninggalan mereka digantikan oleh pengganti-pengganti jahat. Mereka mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Sebab itu mereka menemui kejahatan. Yang ini seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni ulama nak ingatkan pada kita tentang solat. Tuan-tuan, kita tahu dah solat ini ibadah pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi pesan pada sahabat. Dia sahabat pernah tanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling jahat sekali dalam dunia? Dan teruslah manusia yang paling jahat adalah manusia yang meninggalkan solat, yang melalaikan solat. Samalah meninggalkan solat, melalaikan solat. Itu manusia yang paling jahat. Apatah lagi kalau kita meninggalkan solat, kalau melalaikan solat pun termasuk di antara perkara yang Allah Taala tak suka. Apatah lagi kalau meninggalkan solat. Sebab tu Allah Taala turun ayat ni. Sepeninggalan mereka digantikan oleh golongan-golongan yang meninggalkan solat. Digantikan oleh golongan pengganti mereka mensia-siakan solat. Mana tak solat? Sebab apa jahat orang yang tak solat? Sebab dia telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kesalahan yang lebih besar sekali lah hidup kita ni, melainkan kita ni meruntuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak yakin, tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana meruntuhkan agama Allah tu? Sebab tu orang yang tak solat ni, dia tak ada tempat dalam dunia ni. Kalau kita mengaji tasawuf, tak ada tempat dalam dunia. Sebab dunia ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Allah, kewajipan pada kita. Sebab itu tiket yang pertama sekali yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni tuan-tuan, akan Allah Taala tanya kita nanti. Kita jangan ingat bila kita solat, bila kita jaga solat kita lepas tak, Allah akan tanya pada kita satu amanah yang Allah Taala berikan pada kita. Amanah mana? Keluarga. Kita sebagai pemimpin pernah dah kita suruh isteri kita solat, anak kita solat. Nanti dia yaumul mahsyar, nanti dia akan dakwa kita nanti. Kita nak pergi ke syurga dah sebab kita ingat hebat dah, kita tak pernah meninggalkan solat dan sebagainya. Isteri kita dakwa, ya Allah, hari ni aku nak dakwa suami aku. Yang suami aku waktu dekat dunia ni, dia tak pernah pun tegur aku ketika mana aku meninggalkan solat. Dia tak pernah pun tegur aku ketika mana aku tidak menutup aurat secara sempurna. Pernah tak kita marah isteri kita, tegur isteri kita, suruh dia tutup aurat secara sempurna? Kita orang yang solat dah, jaga solat dah. Tapi dia akan dakwa kita. Anak kita akan dakwa kita nanti. Ya Allah, hari ni aku nak dakwa ayahku sebab waktu kat dunia dia tak pernah hajak pun kita pergi ke surau masjid untuk sama-sama mendirikan solat. Pernah tak kita ajak anak kita yang dah mukhalaf, yang dah besar untuk pergi solat? Atau perintahkan dia untuk solat di rumah?
Benar tak? Kalau tak, kita akan dipertanggungjawab ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi ajar pada kita. Kan Nabi ajar pada kita, betul kata Rasulullah, ada satu hadis, didiklah anak-anak kamu sesuai mengikut zamannya masing-masing. Tapi letakkan Al-Quran dan hadis itu sebagai panduan hidupnya. Betul, kita kena didik anak-anak kita sesuai dengan zaman dia hari ini. Tapi guide dia apa? Panduan apa? Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa sajalah hidup kita, letak agama depan. Bukankah Nabi anjur pada kita? Perkara pertama hidup kita agama. Yang kedua, nyawa. Yang tiga, akal. Yang keempat, keturunan. Yang kelima, harta benda. Yang pertama sekali agama. Buat apa pun letak agama di depan. Kita ni tak, zaman kita ni, kalau nak pilih menantu, kita tak tanya solat dia, betul? Kita tak tanya solat dia, tanya apa? Kerja apa? Kerja. Kita tanya kerja dulu. Patutnya tanya solat dulu. Kamu nak jadi menantu aku solat tak? Kalau kamu solat, aku nak tanya kamu. Solat subuh apa rakaat? Dia jawab, 2. Alhamdulillah. Bacakan pada aku doa kunut. Dia baca. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kasira. Confirm tak solat subuh. Apa surah? Ini tak, kita ni tanya dulu je. Agama dia mana? Ulama ni tuan-tuan. Dia tak risau tentang makan minum tak? Dia tak risau. Dia lebih risau tentang agama. Kita ni pun ada risau agama, solat. Ulama dia risau, kalaulah dia mati dulu. Kalaulah aku mati dulu, kata ulama, bagaimana agama, bagaimana solat isteri aku, bagaimana solat anak-anak aku. Yang ini aku lebih khawatirkan. Kalau sekadar makan minum, tetap ada jaminan daripada Tuhan. Tapi, daripada Allah. Tapi, solat. Siapa nak tegur lagi isteri aku? Siapa lagi nak tegur anak aku? Kalau aku mati nanti dia tak solat, dia tak tutup aurat, siapa nak tegur? Yang itu dia lebih takut. Kita ni lebih takut. Aku esok kalau aku mati, esok bini aku nak makan apa ya? Adalah dia nak makan. Esok kalau aku mati, esok bini aku macam mana? Adalah orang lain yang ambil pula bini kita. Tak usah gaduh pasal tu. Kita risaukan pasal agama ni, pasal solat dia. Sebab tu Nabi ingatkan pada kita. Kita menerima menantu sekalipun. Anak ingatkan satu perkara yang nama solat. Kita tak nak melahirkan orang-orang yang tak solat. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyyafatul Qulub, berdosa besar bagi emak ataupun ayah yang menjodohkan anaknya dengan orang-orang yang tak semayang, yang tak solat. Dosa besar pada kita. Sebab menjodohkan anak-anak kita dengan orang-orang yang tak semayang. Sebab tu tanya dulu pasal semayang ni. Kamu semayang tak? Ni semayang, ni yang utama sekali semayang. Semayang. Sebab tu dalam lafaz azan, apa Allah Ta'ala? Apa lafaz azan kita? Mesti dimula-mula dulu dengan hayatlah solat. Marilah semayang. Lepas itu baru ada ayatlah falah. Marilah menuju kejayaan. Mana ada dibuang ayatlah solat? Mesti sebut. Ayatlah solat. Marilah semayang. Marilah semayang. Barulah ayatlah falah. Marilah menuju kejayaan. Sebab orang yang semayang ni, dia akan berjaya dunia dan akhirat. Walaupun kat dunia dia tak berjaya, tapi insyaAllah dia akan berjaya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak solat, di akhirat tentu tak berjaya dah, walaupun dia berjaya dekat dunia. Sebab kehidupan yang paling penting adalah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tanya, berdosa besar bagi kita yang menjodohkan anak-anak kita dengan orang yang tak semayang. Tanya dulu. Kita ni kalau datang nak minang anak kita, yang datang tu orang yang pakai jubah, pakai serban macam saya, tapi bukan saya lah. Nak minang anak kita, naik motor kapcai bulat tu, motor kapcai bulat, tongkat pun tak ada, starter tu lepas tak ikat balik dengan getah, nak pinang anak kita. Kerja jadi bilal di masjid, jualkan keli di market, nak minang anak kita. Rasa-rasanya terima tak? Rasa-rasa terima tak? Saya nak minang anak makcik, saya kerja market je, jualkan keli, malam saya jadi bilal di masjid. Kenderaan tu kenderaan yang saya ada, motor lekat percaya lampu bulat, tongkat pun tak ada, sandor dekat tepi tiang rumah pakai mak mentua kita, engkau lepas tak ikat balik dengan kita. Rasa-rasa nak terima tak? Rasa-rasa kita gabung, takkan menantu aku nak naik motor ini. Walaupun dalam dadanya ada 30 juzuk Quran, terima tak terima rasa-rasanya? Rasa-rasa terima tak? Kita kata takkan nak terima. Naik motor kat pecah bulat, jiran aku tengok menantu, itu mungkin kita. Tapi kalau yang datang tu, kerja mana? Pakai pula baju talikum. Talikum Malaysia, pakai baju talikum. Ada pula name tag di situ. Kerja apa ni? Talikum Malaysia. Talikum Malaysia? Yang tu talikum, ya talikum. Pegawai keuangan. Tapi bukan talikum sini, bla-bla Mexico. Terima tak? Terima, kita tak tanya pasal solat dia. Tanya dulu pasal solat dia. Sebab dosa besar pada kita. Sebab tu pentingnya solat. Kita tak nak melahirkan keturunan kita orang-orang yang apa? Yang gagal dalam solatnya. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jaga solat ni baik-baik. Kemudian,
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Artinya, maka celakalah yakni azab bagi orang-orang yang solat dan mereka itu lalai daripada solatnya, lagi mereka itu riak dan enggan memberi zakat. Maksud lalai ni ada dua. Kata Allah, maksud celaka tu ada dua. Celakalah bagi orang-orang yang mana? Yang solat. Maksud celaka tu ada dua. Satu, orang yang celaka tu bila dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud celaka tu orang yang dia sengaja melengah-lengah melambat-lambatkan solat ataupun dia tak solat langsung. Itu termasuk pada dua celaka tu daripada terjemahan para ahli ulama. Kita ni mungkin termasuk pada orang yang celakalah bagi kita, orang yang dalam solatnya tak pernah ingat pada Allah. Kita tak masuk dalam kategori orang yang melalaikan solat, yang meninggalkan solat, tapi mungkin termasuk celaka tu bagi orang yang dalam solatnya tak pernah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita mungkin waktu niat tu pun dah lupa pada Allah dah. Sebab tu dia kena mengaji balik. Tak payahlah niat kita panjang-panjang, kita tengok usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat di belakang untuk imam, menjadi makmum selepas kuliah zuhur di masjid sekian selepas bersama dengan ustaz. Tak payah sebut lah tu. Bila Allah je lupakan yang lain, hanya ingat Allah Subhanahu wa taala tu je. Hanya ingat Allah je. Kita tak payah sahaja aku, tak payah usalli tu, usalli pada sebut tu dah. Bila angkat Allah tu ingat Allah terus bar. Tak payah nak sahaja aku tu yang lama di atas ni, sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat menjadi makmum selepas kuliah lambat 3 kilometer dia punya niat baru nak sampai bar. Tak payah. Yang itu untuk budak-budak yang belajar sekolah agama rakyat sekarang ni. Kita usalli Allahu akbar, tu ingat Allah, masukkan Allah tu dalam hati. Ni nak jadi orang yang ingat pada Allah. Betul, kita akan lupa balik pada Allah. Lepas itu kita ingat pada Allah. Kita baca doa iftitah, ingat pada Allah. Alhamdulillah masih lagi ada ingat. Bila lupa? Bila Tok Imam baca Fatihah, kita Allahu akbar. Banyak sangat kan ni. Kita apa? Kita akan lupa. Lupa sebila waktu Tok Imam tu baca Fatihah, kita lupa. Kita pula panjang kita, Tok Imam baca Fatihah, tak usah panjang-panjang. PKP ni kan suruh solat tu pendek-pendek je, ya banyak-banyak. Betul, ungut-ungutlah hati. Waktu tu lupalah dengan Allah, betul. Habis jadi waladhdallin amin, kita baca Fatihah. Waktu tu kita ingat dengan Allah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat dengan Allah, alhamdulillah ingat dengan Allah. Tok Imam baca surah. Waktu tu kita baca Fatihah, ingat dengan Allah. Kita rukuk, ingat dengan Allah. Naik iktidal, ingat dengan Allah. Sujud, ingat dengan Allah. Duduk antara dua sujud, ingat dengan Allah. Kita baca Rabbi filil warhamni tu, sujud balik, ingat dengan Allah. Naik balik untuk rakaat yang kedua, Allahu akbar. Waktu tu lupa balik dengan Allah. Betul? Sebab dengar Tok Imam baca Fatihah, kita panjang kita. Pertama tadi panjang, kedua ni panjang kita. Lupa balik. Tak apa juga. Kata ulama masih lagi baik, masih lagi diterima solat tu, masih lagi diterima. Sebab maknanya ada lagi ingat-ingat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya mengaji tu, kata arwah tuan guru, ingat patuk-patuk ayam. Patuk-patuk ayam. Ada ketiganya ingat. Lebih baik pada orang yang habis je solat, assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa tu pada Allah, pada mula solat. Yang ni yang kata celaka ni. Ini kan bukan senang tuan-tuan nak ingat pada Allah, nak ingat khusyuk pada Allah ni bukan senang. Itu nak cerita tentang khusyuk ingat pada Allah ni, panjang pula lagi lah kuliahnya. Sebab kuliah sekarang ni dia pendek je. Tu ada ingatkan, bulan sudah kan, kuliah tu waktu dia pendek tapi bayar sama. Nak jadi khusyuk ni bukan senang. Khusyuk ni tuan-tuan, yang karya yang pertama yang boleh menghilangkan khusyuk kita, orang di depan kita. Betul? Yang macam mana? Kita ni nak khusyuk dan ingat pada Allah. Akan menghilangkan khusyuk kita bila? Dalam soalan ni, orang depan kita. Kalau baju di belakangnya ada tulisan. Tuan-tuan kat takbir, Allah, selamat datang ke Telekom Perak Bar. Itu yang kita ingat kalau ada tulisan depan. Sebab tu kalau tasawuf cerita kepada kita, bila nak semayang jangan pakai baju yang ada tulisan, sebab dia boleh mengganggu ingat orang, ingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tuan-tuan hebat macam mana pun, kalau depan tu ada tulisan, kita usul Allah, berhenti kejap, selamat hari pahlawan Bar. Habis
Sebab itu kalau kita ngaji tasawuf, jangan kalau tuan-tuan semayang di masjid, jangan pakai baju yang ada tulisan. Sebab dia akan, betul, sudut fizikalnya kita tak ganggu dia. Tapi sudut apa? Ingatan dia akan mengganggu. Itu kalau kita ngaji tasawuf, sebab nak ingat pada Allah ni bukan senang. Kita bukan orang yang beramal dengan zikir dan sebagainya. Kemudian ada lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai kerana harta benda dan anak-anakmu daripada mengingati aku. Allah ini dalam solat, barang siapa berbuat demikian maka ia termasuk orang-orang yang rugi. Betul, harta benda ni tuan-tuan, anak-anak ni syaitan ini tidak akan jadi fitnah pada kita. Jangan sampai kita tak solat itu kita letakkan kerana harta, kita tak solat tu kerana anak. Ada orang macam tu. Kenapa tak solat? Kenapa tak datang majlis ilmu? Allah, saya anak saya dulu waktu kita kahwin, kita minta dengan Allah, ya Allah anugerahkan kami zuriat, ya Allah anugerahkan kami keturunan, ya Allah. Berdoa kita siang malam, baca Quran, sedekah, duduk majlis ilmu. Allah bagi anak, bukan seorang. 13 Allah Ta'ala bagi anak. Bila Allah Ta'ala bagi anak, dia buat alasan apa? Saya bukan tak nak datang surah tu, anak saya ni, tuan-tuan tengok. Kenapa lambat? Dia jadikan anak dia tu sebagai alasan untuk dia tak solat, untuk dia tak duduk dalam kuliah majlis ilmu. Sedangkan dulu dia minta pada Allah. Waktu tak dapat, dia minta Allah Ta'ala bagi. Bila bagi, dia jadikan itu alasan. Alasan dia. Alasan apa? Untuk sampai dia melalaikan solatnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ambil balik macam mana? Dulu, kamu minta pada aku, sungguh-sungguh kamu minta aku bagi. Sekarang bila aku bagi, kamu jadikan anak itu pula alasan. Kenapa tak pergi majlis ilmu? Kenapa kamu tak jaga solatmu? Kamu bagi anak itu alasan. Kalau aku ambil balik macam mana? Kalau Allah Ta'ala ambil balik. Sama dengan kita. Dulu kita kahwin, kita minta Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, dan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Bila Allah murahkan rezeki kita jadikan sebuah pekerjaan tu sebab kita melalaikan solat kita dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala ambil balik pekerjaan itu macam mana? Dulu kita minta, ya Allah bagi aku kerja yang baik, Allah Ta'ala bagi kita jadi kerja apa? Sekarang Telekom kerja, dapat kerja Telekom, alhamdulillah, jawatan pun selesa. Tiba-tiba dalam selesa jawatan tu, dalam rezeki Allah Ta'ala bagi, kita lalaikan solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak sifat munafik kita dengan dulu kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Bila Allah Ta'ala bagilah memang kan, kita jadikan bukan kerja aku ni, dia jadikan kerja. Faham ni? Dia jadikan sebab kerja aku ni dia jadikan kerja. Kalau Allah Ta'ala ambil balik kerja kita nak kata apa? Kalau Allah Ta'ala ambil balik, dulu kamu minta aku bagi, sekarang ni kamu jadikan itu alasan. Tak apa, sekarang aku ambil balik kerjamu untuk kamu dekat balik dengan aku. Macam mana kita rasa-rasa ni? Sebab tu Allah Ta'ala kata jangan sampai harta dan anak-anak itu menjadi fitnah pada kamu sampai kamu lupa pada aku dalam satu perbuatan yang namanya apa? Yang namanya solat pada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW kehidupan tentang orang-orang yang melalaikan solatnya, maka baginda bersabda, maksudnya orang-orang yang melambatkannya. Maknanya melalaikan solat termasuk orang yang melambatkan solat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita habiskan sikit lagi. Artinya dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis itu panjang, tuan-tuan boleh rujuk dalam muka surat yang ke-10. Barang siapa yang mahu menjaga solatnya, maka adalah ia menjadi cahaya dan tanda bukti serta dapat menyelamatkan baginya pada hari kiamat nanti. Sedangkan orang yang tidak mahu menjaga solatnya, dia tidak mempunyai cahaya dan tanda bukti serta penyelamat di hari kiamat nanti. Bahkan dia kekal dan berkumpul dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Maknanya tuan-tuan, Nabi Allah Ta'ala ingatkan benda, Nabi ingatkan setiap ibadah yang kita buat ni dia ada tanda. Apa tanda dia? Cahaya. Dia cahaya. Ibadah nak akan jadi cahaya, betul. Sebab tu bila kita meniti titian siratal mustaqim, nanti kata Rasulullah dia ada tanda-tanda orang yang ada cahaya yang akan keluar daripada tubuh badan. Setiap ibadah kita buat ni ada cahaya. Dan cahaya ni akan terlihat pada kita waktu bila? Pertama sekali ketika mana kita menjadi jenazah ni, menjadi mayat. Bila kita mati, tuan-tuan biasa tak tengok? Kita tengok orang ni, kita tengok dia dalam hidup dia biasa. Dia kerja sama kita, tapi muka dia sama. Tapi bila dia mati, tengok macam mana? Ya Allah, kita tengok, ya Allah bersihnya muka, ya Allah. Waktu hidup dia tak bersih macam ni, tapi mati ni, ya Allah senyum. Yang ni kata cahaya ni. Cahaya pada ibadah yang dia buat. Yang dia buat tu, ya Allah Ta'ala berikan, tunjuk ke waktu ni. Bila masuk dalam alam barzah, tak ada cahaya sampailah dia berada di syurga Allah Subhanahu. Dan yakinlah memang ibadah ni akan jadi cahaya pada kita. Dan memang orang solat ni ada cahaya, ada tanda ni. Ada tanda dia. Sebab tu orang yang solat, dia biasanya akan kenal dengan orang yang solat. Itu ada belajar ilmu tasawuf lain lah. Kita tak pernah kenal dia, tak pernah sembang. Kita lah kali pertama kita jumpa. Tapi kita boleh sembang dia seolah-olah kita kenal pada dia 10 tahun lah. Sebab apa? Sebab ada cahaya yang dalam kita dengan dia tu sama. Orang yang jaga solat dan sebagainya.
Tapi ada orang yang kita kerja satu office, satu pejabat kita bertahun dah. Tapi tengok aku dengan dia ni tak tahu. Maknanya dia ada benda yang tak sama lah hati kita tu. Dia namanya cahaya ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang keempat ni mempercepatkan mengerjakan solat. Yang ini kita sambung bulan depan pula kan. Sebab kata dia 145 kan. Ada 145 dah kita berhenti 140 kita menil. Kalau ada soalan insya-Allah kita cuba jawab. Kalau tak ada alhamdulillah. Wallahu alam kita berhenti di sini. Mudah-mudahan Allah Taala pimpin kita, Allah Taala kuatkan iman kita, keyakinan kita dengan Allah, kita jaga baik-baik kita hubungan dengan Allah daripada satu sudut yang namanya solat. Sebab Nabi pesan solat sungguh-sungguh, sebab mungkin inilah solat kita yang terakhir. Lepas ni kita tak solat, kita pula akan disolatkan oleh orang lain. Maka solatlah, solat inilah solat kita yang terakhir. Minta pada Allah daripada mula kita solat, kita minta supaya solat kita solat yang baik, solat yang sempurna, solat yang khusyuk, solat yang ikhlas. Nanti nak semayang asar nanti minta lagi benda yang sama. Nak semayang maghrib lagi minta benda yang sama. InsyaAllah pada satu keadaan solat kita, itulah solat kita yang paling baik. Kata Rasulullah, cukuplah kalau sekadar pun walaupun solat kamu tu solat sunat 2 rakaat tapi khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada jaminan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya solat sunat je. Belum yang wajib lagi. Itu daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kita berhenti di situ. Kesunaan milik Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa kita tangguhkan dengan tatbik kifarah dan suratul subhanallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nibba aish.